Jumlah penduduk terjejas banjir di Kedah, Perak menurun, Johor meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. Kita mulakan berita dengan perkembangan banjir. Sehingga jam 11 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir di Kedah dan Perak menurun, manakala di Johor meningkat. Di Kedah, jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di PSS ialah 2,040 orang berbanding 2,942 orang semalam. 14 PPS masih dibuka melibatkan 4 daerah iaitu Pendang, Kota Star, Kubang Pasu dan Pokok Sena. Di Perak, 136 orang masih ditempatkan di 2 PPS. PPS tersebut melibatkan daerah Krian iaitu Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak dan Sekolah Kebangsaan Parit Haji Aman. Di Johor, jumlah penduduk terjejas banjir meningkat dari 61 kepada 78 orang. 3 PPS telah dibuka melibatkan daerah Batu Pahat, Keluang dan Kulai. Sebelum ini, hanya 1 PPS sahaja dibuka iaitu di Batu Pahat. Banjir berulang di Kedah meresahkan penduduk yang terjejas akibat bencana alam itu. Penduduk mengharapkan sistem peparitan diselenggara dengan baik kerana banjir merosakkan banyak harta benda dan juga menjejaskan keselamatan penduduk. Tunggu kita duduk di sini kan, hati tu ingat ke rumah. Nak buat macam mana ingat kepada Allah kan, nak buat macam mana kita tak boleh pandai-pandai lah kan. Tu lah. Boleh tidur, bagi makan pun tak rahmat lah kan, kita kata kan. Makcik pasal sehati lah juga dengan keadaan ayak begini kan. Ayak dalam rumah atas pakai lutut. Kalau di luar ni lebih lagi lah. Yang mula dulu teruk macam Jepan family, makcik nak keluar tak boleh. Jepan family. Yang kedua ni tak sangka naik lagi. Yang kedua ni dah nampak naik dah. Makcik rasa gerimbang, suami makcik pendek pula. Dia apa abang nak bermain pula? Ayak pasang? Minta dah lah kot. Awal tu tak ada dah lah pengemahan, tapi ni hak kaya dua ni nak dua angkat barang tu lah. Tak kira tak ada tak apa bubuh barang penuh lagi lah kan dalam rumah tu. Bubuh sikit-sikit bila nak tidur lah mama tu. Ni kali kedua nak simpan balik lah. Banjir yang melanda 7 daerah di Kedah sejak 17 September lalu menyebabkan lebih 9,000 penduduk terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan. Selangor telah melakukan persediaan awal bagi menghadapi fenomena air pasang besar yang diramal berlaku pada 17 hingga 21 Oktober ini. Persiapan juga dilaksana bagi menghadapi peralihan monsun timur laut bermula awal November ini dan berterusan sehingga Mac tahun hadapan. Antara persediaan yang dilakukan ialah penambahbaikan projek ban dan pemantauan kawasan kerap dilanda banjir. Exco Selangor, Muhammad Najwan Halimi berkata, persediaan termasuk melakukan simulasi yang melibatkan 12 pihak berkuasa tempatan. Menurutnya, pemantauan juga sentiasa dilakukan di lokasi-lokasi berisiko. Beliau kata demikian selepas merasmikan Hari Sukan Negara 2024 peringkat Selangor di dataran kemerdekaan Shah Alam. Sebelum ini, penduduk di kawasan pesisir pantai di Selangor diingatkan supaya peka dan berwaspada untuk berdepan fenomena air pasang besar. Bacaan paras air laut dijangkakan meningkat sehingga mencecah ketinggian 5.8 meter pada 18 Oktober. Jawatankuasa banjir di peringkat negeri diaktifkan bagi memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi banjir. Semua perancangan telah diatur bagi memastikan semua yang terlibat mampu menangani banjir dengan lebih baik. Ketua Pengarah Pendidikan Azman Adnan berkata pelan alternatif bagi sekolah berisiko atau terkepung juga telah disediakan. Terdapat 401 sekolah sudah dikenal pasti untuk dijadikan penempatan PPS. 65 sekolah pula dikenal pasti berisiko banjir dan terkepung. Peringkat negeri, kita telah pun mengaktifkan jawatankuasa banjir di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri, dan saya kira kalau berlaku insiden berkaitan dengan banjir ini, kita mampu menangani semua, termasuklah kita memastikan sekolah-sekolah yang terlibat dengan pusat penempatan banjir bersedia sepenuhnya untuk menyantuni warga tempatan yang ditempatkan di situ. Begitu juga dengan sekolah-sekolah yang mungkin terlibat dengan banjir, kita telah pun bersedia berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang akan dikendalikan mengikut kaedah-kaedah tertentu.
Semua persiapan berkaitan peperiksaan yang berlangsung semasa tempoh banjir juga sudah diberi taklimat kepada Jabatan Pendidikan seluruh negara. JKM sedia serahkan kanak-kanak dikaitkan dengan GISBH kepada ibu bapa masing-masing. Bagaimanapun, dokumen status pertalian termasuk surat beranak dan kad pengenalan diri perlu diserah kepada mahkamah untuk pengesahan. Jelas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, langkah itu dibuat demi keselamatan kanak-kanak berkenaan. Beliau mendedahkan segelintir kanak-kanak tersebut tidak mempunyai kad pengenalan diri selain mengaku tidak pernah jumpa ibu bapa mahupun keluarga mereka. 559 daripada 660 kanak-kanak yang diselamatkan daripada OP Global peroleh perintah mahkamah untuk dapat penjagaan dan perlindungan bawah JKM bermula Oktober hingga Disember ini. Seorang pegawai polis berpangkat ASP dan 6 anggota bahagian siasatan jenayah narkotik Ceras ditahan. Kesemua mereka ditahan semalam bagi membolehkan siasatan kes pemerasan dan cabul. Muhammad Isa mengesahkan penahanan berkenaan. Kita riman pada hari ini, dibenarkan riman sehingga 14 hari bulan. So saya sahkan ada penahanan seorang pegawai kanan berpangkat ASP dan 6 lagi anggota dan salah seorang itu anggota perempuan ditahan riman untuk siasatan di bawah seksyen yang telah pun saya nyatakan sebelumnya. Pihaknya juga tidak akan berkompromi dengan sebarang salah laku pegawai dan anggota. Seorang bapa kandung dan ibu tiri ditahan bagi membantu siasatan kes dera kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun di ladang Kalumpung, Bagan Serai. Menurut Ketua Polis Daerah Krian, Superintenden Juna Yusof, kedua suspek direman selama 5 hari bagi membantu siasatan. Terdahulu, pihaknya menerima laporan mengenai kejadian pada pukul 4.09 petang Khamis lalu. Bertindak atas maklumat, pihaknya telah menahan kedua suspek di sebuah rumah di ladang Kalumpung pada hari sama. Polis turut merampas beberapa alatan yang dipercayai digunakan untuk mencederakan mangsa dan merampas 3 botol cecair disyaki ketum. Mangsa dibawa ke Hospital Taiping dan hasil pemeriksaan mengesahkan mangsa mengalami kecederaan luka di bahagian tubuh akibat dipukul. Kes diklasifikasikan di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Sebuah rumah ibadat kaum Tionghoa di Jalan Bunga Mawar berstruktur separuh kekal terbakar kira-kira 30%. Jabatan Bomba dan Penyelamat Labuan menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian kira-kira pukul 8.35 pagi. 20 pegawai dan anggota serta logistik menyelamat dari BBP Labuan Central dan BBP Ranca-Ranca ke lokasi insiden. Operasi tamat kira-kira pukul 9.04 pagi. Insiden tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa dan punca kejadian masih disiasat. Sebuah kedai menjual popiah terkenal diarah tutup 14 hari selepas didapati kotor dan terdapat najis tikus. Kedai berkenaan antara 3 premis yang dikenakan tindakan penutupan sementara dalam operasi sarap yang dilaksana Jabatan Kesihatan Negeri sekitar Melaka Tengah. Bilangan premis yang diperiksa 24 premis. Bilangan premis yang diarahkan tutup di bawah Seksyen 11 adalah 3 premis. Bilangan notis dikeluarkan 56 notis. Okey. Jumlah nilai tawaran notis kompaun sebanyak RM 16,200 setakat ini. Ya. Kesalahan lain dikesan antaranya bahan mentah diletakkan sebelah tong sampah tidak bertutup, meletakkan makanan di atas lantai selain tempat memasak dipenuhi sisa makanan. Pekerja juga didapati memakai perhiasan diri ketika mengendalikan makanan. 2 lagi premis makanan yang ditutup membabitkan kedai menjual sarapan pagi sekitar air leleh dan durian daun. Sementara itu, 1,638 premis di Melaka diperiksa dalam 42 operasi bersepadu dilaksana sempena penguatkuasaan Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 dalam kurungan Akta 852 setakat semalam. Exco Negeri Melaka Datuk Ng Hee Sem berkata setakat ini tiada kesalahan di kompaun.
Namun 7 kesalahan dikenakan tindakan penguatkuasaan iaitu 6 kesalahan di bawah Seksyen 16(2) merokok di kawasan larangan merokok iaitu di tempat makan. Dan 1 kesalahan di bawah Seksyen 17(1) merokok bagi orang belum dewasa. Akta yang diwartakan pada 2 Februari tahun lepas itu mula berkuat kuasa 1 Oktober lalu serentak bersama peraturan-peraturan dan perintah di bawahnya. Susulan kejadian bangunan runtuh di Melaka semalam, Exco Kanan Perumahan, Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri, Datuk Rais Yassin berkata, pihaknya kini sedang mencari pemilik bangunan itu yang masih belum dikenal pasti. Sebenarnya daripada maklumat yang saya dapat, kita masih lagi belum dapat ownernya dan yang pemilik bangunan yang betul. Jadi pihak majlis akan terus mencari supaya kita boleh dapat dan kita akan dapat tahu. Sebab bayangkan dia tidak ada proses submission. Jadi saya yakin pihak polis juga akan mengenal pasti individu yang betul-betul bertanggungjawab. Bangunan ni sebelum ni saya difahamkan pernah dijadikan sebentar pasar raya wholesale. Sebelum itu adalah sales gallery. Jadi apa yang nak dilakukan di belakang ni pun kita tak tahu. Jadi struktur yang dibuat itu dilihat sebagai seperti struktur kekal. Beliau berkata demikian selepas melawat tapak runtuhan di Bukit Senjuang, Bandar Hilir. Tambahnya, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB tidak menerima sebarang permohonan kerja pembinaan bagi kawasan itu. Tapak pembinaan itu juga telah diarahkan tutup serta-merta bagi tujuan siasatan. Pelaksanaan pemakaian kamera badan oleh Jabatan Kastam dapat meningkatkan tahap integriti pegawai yang bertugas di lapangan. Ketua Pengarahnya Datuk Aniz Rizana Muhammad Zainuddin berkata keberhasilan pemakaian peranti itu berjaya mengurangkan 38.46% kes aduan. Berdasarkan statistik jabatan, data aduan kes yang melibatkan tata kelakuan, rasuah dan penyalahgunaan kuasa dalam kalangan pegawai JPM setelah BWC digunakan hanya ada 8 kes yang diterima. Ini menunjukkan pengurangan sebanyak 38.46% dalam jumlah aduan. Beliau menyempurnakan Majlis Pelancaran Pemakaian Kamera Badan BWC Jabatan Kastam di Sepang. Pemilikan ekuiti di kalangan orang Melayu yang memiliki hak di dalam memberi kata setuju di dalam pembangunan semula bandar ini. Jika ambang persetujuan hanya memerlukan 75%, maka 25% yang menjadi minoriti ini yang tidak bersetuju akan dipaksa menyerahkan rumah mereka. Tular dakwaan wakil rakyat pembangkang kononnya Putrajaya mahu gubal akta yang ancam hak Melayu. Tuduhnya perkara itu akan dilaksana menerusi akta pembangunan semula bandar yang bakal diperkenal. Menerusinya, orang Melayu yang jadi minoriti di bandar tak lagi ada kuasa penuh terhadap hartanah dimiliki. Sebaliknya, ia akan digadai tanpa rela meski tak semua pemilik tanah setuju. Semakan pasukan biar betul mendapati dakwaan terbabit tak berasas. Realitinya, akta itu diperkenal bagi menangani risiko keusangan, kemerosotan infrastruktur dan membantu pengurusan komuniti. Setiap tindakan hanya boleh dilaksana menerusi persetujuan antara 80 hingga 90% pemilik. Menariknya, akta itu dapat restu Majlis Negara Kerajaan Tempatan yang turut dianggotai semua menteri besar dan ketua menteri di Semenanjung. Ini termasuk negeri ditakbir parti tukang tuduh. Secara psikologinya, adakah tukang sebar dakwa rakannya tak sepandai dia? Usah cetus kegusaran, tak perlu nak bangkang semua hanya kerana berstatus pembangkang. Menyebarkan kebencian tak datangkan faedah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
Kita bersua kembali. Menjelang Belanjawan 2025, peserta industri tenaga lestari mengharapkan pelbagai berita baik akan diumumkan 18 Oktober ini. Ia demi memastikan kejayaan pelaksanaan NETR dan Matlamat Tenaga Bersih Malaysia tercapai. Mempertimbangkan supaya kuota solar rakyat untuk pemasangan di bumbung-bumbung rumah itu dapat dibesarkan lagi. Sekarang ni kuota sebanyak 100 MW sudah habis dilanggan dan kita minta supaya ke depan besok pemasangan di atas bumbung rumah tak payah kuota kalau nak pasang-pasang. Membuatkan satu subsidi ataupun galakan yang lebih spesifik untuk menjadikan sistem solar ni menjadi mampu milik dan mudah untuk diakses oleh masyarakat, terutamanya kepada rakyat dan juga residential dan rumah-rumah lah. Kami juga mengharapkan program-program pemerkasaan grid nasional yang lebih menyeluruh di mana rangka kerja ASEAN Power Grid boleh dikedepankan di dalam bajet supaya dapat menengahkan krisis tenaga, energy trilemma. Ini berhubung dakwaan kononnya sekumpulan pelajar Malaysia kibar bandar bendera Cina di sebuah sekolah swasta di Pulau Pinang. Menteri Komunikasi mengesahkan pelajar berkenaan bukan rakyat Malaysia, sebaliknya warga Cina di sekolah berkenaan. MCMC sudah kenal pasti penyebar maklumat palsu tersebut dan tindakan tegas akan dikenakan. Ada bagi yang pelajar-pelajar dari warga negara China, mereka mengibarkan bendera China. Ada pelajar-pelajar yang mengibarkan jalur gemilang, ada yang mengibarkan bendera Pulau Pinang. Jadi saya telah minta pihak MCMC track the people who are spreading this misinformation yang sengaja cuba mengadu domba di kalangan masyarakat, menyebarkan berita palsu, dan saya minta pihak PDRM juga mengambil tindakan yang tegas kerana mereka cuba untuk menimbulkan satu kegusaran dalam masyarakat kita seolah-olah kerajaan membenarkan perkara-perkara seperti ini berlaku. Sementara itu, Exco Pulau Pinang Wong Hong Wai mengesahkan para pelajar Cina itu kibarkan bendera negaranya semasa kunjungan silaturahim pelatih Universiti Tentera Laut Cina di sekolah swasta berkenaan. Turut menyambut kehadiran para pelatih tersebut, pelajar tempatan yang kibarkan jalur gemilang dan bendera negeri Pulau Pinang. Bagaimanapun, gambar yang disebar luas hanya menunjukkan pelajar dari China. Tindakan TikTok kurangkan pekerjanya tidak menjejaskan operasinya dan hubungan kerjasama dengan pihak berkuasa negara ini, terutama aspek penapisan dan saringan kandungan. Jadi kerjasama itu diteruskan. Malah mereka akan membuka beberapa jawatan baru dan menambah jumlah pekerja kerana ada beberapa perkhidmatan baru yang akan mereka sediakan, termasuk perkhidmatan perkomputeran awan, cloud computing dan juga data center. Kori dan Korea Malaysia dinobat Johan Tilawah Al-Quran bagi kategori masing-masing pada Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa MTHQA ke-64 malam tadi. Muhammad Husaini Mahmur diumumkan sebagai pemenang dalam kategori Kori selepas meraih markah 95.71%. Manakala Abdul Rashid dari Pakistan di tempat kedua dan di tempat ketiga ialah Wahyu Andi Saputra dari Indonesia. Bagi kategori Korea pula, Nur Hidayah Abdul Rahman muncul Johan selepas mengumpul markah 91.76%, diikuti peserta Filipina Raihana Ambanggala di tempat kedua dan Syamimi Ashahira dari Indonesia di tempat ketiga. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan hadiah kepada pemenang dalam kategori Kori dan manakala Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofiah bagi kategori Korea. MTQHA ke-64 Anjuran Jabatan Kemajuan Islam JAKIM yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur menampilkan 92 peserta dari 71 negara terdiri daripada 53 tilawah dan 39 hafazan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofiah berkenan mengadakan lawatan negara ke Brunei Darussalam bermula esok hingga 15 Oktober.
Kunjungan itu merupakan lawatan negara pertama Seri Paduka Baginda ke Brunei sejak menaiki takhta pada 31 Januari lalu. Itu pada 14 Oktober, program rasmi Seri Paduka Baginda akan dimulakan dengan majlis sambutan negara di Istana Nurul Iman, disusuli dengan kunjungan menghadap ke atas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negeri Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pinggiran Anak Hajah Salihah. Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong turut dijadual menghadiri sesi ramah mesra dengan komuniti Malaysia di Bandar Seri Begawan. Raja Permaisuri Agong juga dijadual akan mengadakan lawatan ke Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA dan merasmikan sudut penerbitan Malaysia yang mempamerkan penerbitan pendidikan bersama antara Brunei dan Malaysia. Turut mengiringi keberangkatan Seri Paduka Baginda berdua, Tengku Temenggung Johor, Tengku Idris Iskandar dan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Peranan petugas sektor kesihatan terutama doktor amat signifikan dalam memastikan sistem kesihatan negara kekal terjamin. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata peranan golongan itu sewajarnya diberi penghargaan khususnya ketika pandemik COVID-19 yang lalu. Beliau menyifatkan sumbangan tersebut amat penting untuk diiktiraf oleh masyarakat umum. During the COVID-19 pandemic, we saw the immense pressure on our doctors. Burnout, mental health challenges and stress are becoming more prevalent among healthcare workers worldwide, including here in Malaysia. As Minister of Health, I stand before you not just as a leader, but as an advocate for the well-being of every doctor in this country. It is my duty to ensure that our doctors are supported, protected and valued. To our doctors, your dedication and resilience inspire us all. You are the foundation of our healthcare system. We are committed to ensuring you receive the support, recognition and care you deserve. Beliau berkata demikian ketika berucap secara maya menerusi video pada Malaysian Medical Association Doctors Day 2024 celebrations di Ibu Negara. Sejumlah 180,000 pesakit termasuk dianggarkan 30,000 kanak-kanak memerlukan penjagaan paliatif di seluruh negara tahun ini dengan jumlah itu dijangka meningkat kepada 240,000 menjelang tahun 2030. Penjagaan paliatif adalah salah satu perkhidmatan yang menumpukan kepada peningkatan kualiti hidup dalam kalangan pesakit yang berhadapan dengan penyakit yang mengancam nyawa. Jelas ahli Dewan Negara Senator Dr. A. Lingeshwaran sebahagian besar daripada angka itu membabitkan pesakit bukan kanser iaitu yang meliputi 32 hingga 34% selain kegagalan organ antara 24 hingga 27%. Daripada data itu, hanya kira-kira 10% daripada mereka mempunyai akses kepada perkhidmatan hospis dan paliatif. Justru tambahnya jumlah doktor pakar paliatif di negara perlu ditingkatkan. Setakat ini hanya terdapat 34 pakar paliatif berkhidmat di hospital kerajaan. Dr. A. Lingeshwaran menjelaskan kepada media pada sambutan Hari Hospis dan Rawatan Paliatif Sedunia di Georgetown, Pulau Pinang. Pusat Pengumpulan Sisa Elektronik Berjadual atau e-Sisa di lokasi berhampiran komuniti dirancang untuk dipertingkat. Ia bertujuan memudahkan masyarakat menghantar e-Sisa masing-masing. Seterusnya, galakan pengurusan secara mesra alam. Kita ada 251 pusat pengumpulan e-waste yang berdaftar di seluruh negara dan orang ramai juga boleh memuat turun aplikasi My E-Waste atau pergi ke laman web ewaste.doe.gov.my untuk maklumat lanjut mengenai pusat pengumpulan berdaftar berhampiran. Jadi kita berharap kita juga ada satu lagi aktiviti yang mana e-waste dikumpul pada hari Sabtu terakhir setiap bulan. Ini biasanya kita adakan program bersama dengan pihak kerajaan, swasta, NGO dan komuniti setempat. Ini untuk menggalakkan kesedaran tentang pengumpulan e-waste supaya ia tidak masuk ke dalam kita punya sisa yang biasa dan membahayakan alam sekitar. Pihaknya juga sudah bangunkan mekanisme pengurusan e-sisa daripada pengguna bagi mewujudkan sistem yang lebih holistik.
Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh memuji semangat kesukanan ditampilkan rakyat Malaysia pada sambutan Hari Sukan Negara HSN peringkat kebangsaan hari ini. Majlis berlangsung di Putrajaya berjaya menarik lebih 30,000 penyertaan dalam 64 jenis aktiviti sukan. Rakyat Malaysia ada kesedaran bahawa sukan ini penting dan kalau semua rakyat mempunyai tabiat untuk bersukan bersama dan ini merupakan gaya hidup, kita akan kurangkan kos rawatan di Malaysia. Bila kita ada peruntukan yang berkurangan untuk rawatan, kita mempunyai peruntukan yang lebih untuk pembangunan sukan yang lain. Dalam pada itu, sambutan HSN 2024 peringkat negeri turut mendapat penyertaan amat menggalakkan oleh masyarakat. Di Terengganu, lebih 5,000 orang meriahkan sambutan Hari Sukan Negara 2024 HSN 2024 peringkat Terengganu. Ketua Pengarah Pendidikan Azman Adnan berkata, program berkenaan mampu mencungkil potensi golongan muda dalam bidang sukan. Di Labuan, penglibatan pelbagai lapisan masyarakat mewarnai sambutan HSN 2024 berlangsung di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Majlis turut meraihkan atlet Sukma dan para Sukma Labuan yang bawa pulang pingat pada masa penganjuran sukan itu di Sarawak baru-baru ini. Sambutan Hari Sukan Negara peringkat negeri 9 dirasmikan Tengku Zain Al-Abidin Tuanku Mukhlis dan dihadiri lebih 10,000 orang. Program dijayakan dengan kolaborasi syarikat swasta dan agensi kerajaan. 10,000 masyarakat di Pulau Pinang tidak lepaskan peluang melibatkan diri dalam penganjuran HSN tahun ini. Program disifatkan sebagai platform terbaik menyatu padukan masyarakat menerusi aktiviti sukan. Di Perak, sambutan HSN 2024 disambut penuh meriah masyarakat negeri itu. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad menyifatkan penganjuran amat penting bagi membudayakan sukan dalam diri masyarakat. Sukan olahraga, Ratu Pecut Negara Zaidatul Husniah Zulkifli melakar sejarah apabila memecahkan rekod kebangsaan milik G. Shanti yang berusia 31 tahun dalam acara 100 meter. Pencapaian membanggakan itu dilakukan pada kejohanan terbuka Perlis hari ini. Pada saingan tersebut, Zaidatul melintasi garisan penamat dengan catatan masa 11.49 saat untuk memenangi pingat emas. Kejayaan itu sekaligus memadam rekod 11.50 saat yang dilakukan Shanti di Kuala Lumpur pada 7 Mei 1993. Nur Afrina Batisha Rizal memenangi pingat perak dengan catatan masa 11.91 saat. Manakala gangsa milik Azrin Nabila Alias dengan masa 12.00 saat. Zaidatul Husniah 100 meter wanita akhir diikuti di tempat kedua Azrin Nabila dan Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara Palestin. Pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.